Dalam soalan fizik kertas 3 bahagian B, kita pasti akan diberikan beberapa radas dan alatan untuk kita gunakan dalam eksperimen. Maka dalam video ini cikgu akan share bagaimana dengan radas itu kita dapat mengenal pasti apakah eksperimen yang berkaitan dengan soalan. Saksikanlah video ini. Okey, di sini cikgu dah senaraikan beberapa radas bersama dengan eksperimen yang perlu kita tulis. Okey, ini adalah senarai kesemua eksperimen tingkatan 4. Pelajar hanya perlu sesuaikan dengan eksperimen yang berkaitan. Contohnya kita ada convex lens, diberi convex lens, apakah eksperimen yang berkaitan? Pastilah mengenai hubungan antara panjang jarak objek, jarak image dan juga panjang fokus. Itulah eksperimen yang akan kita tulis kalau diberikan kanta cembung. Maka jangan kita lari daripada topik ini semasa kita menulis eksperimen. Okey, contoh lain, kalau kita diberi tube kapilari, apakah eksperimennya? Maka kita boleh refer list yang cikgu dah buat ini. Nampak tu, kapilari tube. Okey, apakah eksperimen? Pastilah tentang hukum Charles. Ini semua cikgu akan bekalkan di bawah video ini, segala handout ini. Pelajar hanya perlu sesuaikan saja mengikut jawapan yang betul. So ni tentang volume dan juga temperature. Okey, lepas dah tahu, cikgu pun juga ada senaraikan gambar-gambar untuk pelajar ingat. Terus kita sketchkan gambar yang berkaitan. So inilah dia tu nampak kita ada kapilari tube, termometer dan juga sulfuric acid. So kita bolehlah tuliskan pemberi ubah dalam jadual tersebut. Ini senang untuk kita ingat lepas ni kalau kita buat soalan ni. Kemudian kita ada lagi diberikan beberapa alat, troli, pembaris berslot, jaga bersedetik. Apakah eksperimennya? Jom kita tengok balik list tadi tu. Okey, kita cari balik alatan yang berkaitan. Okey, mana troli? Troli, okey, jumpa troli. So confirm lah bila ada troli je tentang tajuk jisim, daya dan juga pecutan. Maka pecutan ni sebagai pemberi ubah bergerak balas, daya ataupun jisim sebagai yang kita akan manipulasikan. Maka eksperimen kita jangan lari daripada tajuk ini. Senang saja kita dapat agak dah hanya dengan radas yang diberikan. Maka macam biasa kita boleh sketch dulu. Ni pun cikgu dah bekalkan. Tulislah apa dia punya variable, macam beli ubah yang kita manipulasi ialah sama ada mass, jisim ataupun daya. Tengok pada gambar rajah yang diberikan. Responding memanglah pecutan. Dan constant variable tu bergantung sama ada daya ataupun jisim. Itu pun boleh tengok pada soalan balik semula. Soalan ada bagi kita pisau gergaji besi ataupun hacksaw blade. Confirm lah tentang tajuk inertia ataupun inersia. Ini semua tentang apa? Tentang jisim dan juga tempoh ayunan bilah gergaji tersebut. So kita kena ada plasticine lah. Biasanya kita gunakan plasticine sebagai jisim. Okay. Dan period pula kita gunakan stopwatch. Itu sahaja. Kalau kita diberi plasticine pula, apa agak-agak eksperimen yang berkaitan? Maka eksperimen kita tentang pressure atau tekanan. Ini sebagai plasticine sebagai apa? Sebagai permukaan lah, luas permukaan. Okey, kita buat sendiri. Kalau diberi apa teaser funnel ataupun corong teaser ialah tentang pressure in liquid.
kalau kita diberi pemanas rendam atau heater, tentang apa, haba atau suhu dan jisim air ataupun volume air. So ini semua kita tengok gambar soalan tersebut lah. Ini cuma kita punya hint sahaja. Kalau beri spring, mestilah tentang Hooke's law, tak lari daripada eksperimen tersebut. String balance pula, kalau bagi Joule-Kaken, itu pastilah Archimedes Principle ataupun prinsip Archimedes. Bowden gauge pula dengan syringe, itu lebih kepada tajuk hukum Boyle. Hukum Boyle. So semua cikgu dah senaraikan, tinggal pelajar perlu sesuaikan sahaja. Kalau dapat radas tersebut, sesuaikan mengikut eksperimen yang berkaitan. Itu sahaja yang perlu dibuat. Maka dengan mengingat radas, kita dapatlah sekali package eksperimen. Sebab eksperimen tidak akan berubah. Yang berubah hanyalah soalan sahaja. Dan eksperimen itu tetap menggunakan radas yang sama. Kemudian contoh cerita 5. Kita ada diberikan ripple tank, tangki riak, glass block, blok kaca dan yang lain, radas yang sesuai. So tangki riak ni tentang apa? Tangki riak dan blok kaca. Kita boleh gunakan senarai, ini cikgu pun akan bekalkan nanti. Okey, tangki riak blok kaca confirm tentang pembiasan gelombang. Bermakna kita gunakan glass block sebagai untuk membezakan kedalaman. Maka kita boleh isi dari sini. Dia punya manipulasi tadi ialah kedalaman, apa yang akan respon, apa yang akan berbalas, dia punya wavelength, dan CV tu kita punya constant variable ialah mungkin dia punya frekuensi. Confirm kita boleh dapat markah penuh kalau kita boleh ingat radas dan eksperimen. Contoh lain, kita diberikan besi berbentuk C, rod cuprum, tanpa melihat soalan. Kita boleh agak apakah skopnya. So bila kita ada radas ini, tapi apa hal pun kita kena refer balik pada soalan. Okey, rod cuprum tak berpendapat, dening besi berbentuk C, apakah eksperimen? Itulah tentang daya pada konduktor pembawa arus, tajuk elektromagnetism. Inilah dia. Bermakna nanti dia punya gambar rajah ni. Ini gambar rajahnya. Okey, dimanipulasikan mungkin arus ataupun bilangan gegelung. Itu kita pastikan balik dengan tengok soalan. Apa yang bergerak balas mestilah daya dengan cara kita ukur sesaran copper wire tersebut. Itu kena guna pembaris, dan constant variable pun kita refer balik pada soalan. Tapi kita takkan lari daripada eksperimen ini. Itu yang penting. Kerana pelajar kebanyakannya tersasar daripada eksperimen yang sebenar. Okey, maka bolehlah lengkapkan kesemua list ini untuk kita gabungkan antara radas bersama eksperimen yang berkaitan. So boleh buat sendiri, nanti cikgu akan bagi bahan ini di bawah video. Okey, ni cikgu tunjukkan. Kalau kita diberi konsisten wire, mestilah tentang Ohm's law. Kalau kita diberikan audio generator dan 2 speaker, itu lebih kepada interference. Sebab 2 tu tentang interference. Interference apa? Interference bunyi. Manakala kalau diberi tangki riak dan 2 sfera logam, bila 2 saja tentang interference, tapi kali ini ialah interference gelombang. Okey, semua boleh dilengkapkan sendiri. Okey, dry cell, constant wire, mungkin tentang faktor-faktor untuk kita kena pasti, iaitu tentang rintangan. So ini kita boleh pakailah kalau diberi alat ini. Okey, so itu sajalah untuk video kali ini. So boleh buat sendiri nanti. Dan dengan cara kita ingat radas, bermakna automatik kita akan tahu pembayang eksperimen yang perlu kita tulis supaya kita tidak tersasar eksperimen yang sepatutnya. Okey, boleh
dah cari jawapan yang betul dengan kita berikan radas sahaja. Okey. Dan jangan lupa isikan di ruangan yang juga cikgu akan berikan lepas kita dah tahu eksperimen apa. Inilah gambar rajah yang kita perlu lukis nanti dalam eksperimen itu. Maka dengan kita melakukan teknik ini, kita tidak akan melakukan kesilapan dalam menjawab soalan kertas 3. So, selamat berjaya diucapkan kepada semua calon SPM 2020. Jumpa lagi. Assalamualaikum.